Kita tunggu. Okey. No. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan yang sudi bersama kami, iaitu PKPM, dalam rancangan siri Revolve Bahasa dan Asas Tamadun. Untuk pengetahuan rakan-rakan, kita telah mengadakan siri ini sebanyak 10 siri, iaitu 4 siri sebelum bercuti, iaitu sebelum Syawal, dan 6 siri selepas Syawal. Dan hari ini kita membawakan satu tajuk yang iaitu bahasa Nabatin, Injil Barnabas dan asal usul bangsa. Baik, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan Taufil Hadi, iaitu Timbalan Profesor Dr. Saleha. Tanpa membuang masa, kami mempersilakan. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator tetap kita untuk bedah buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun, Saudara Lutfil Hadi. InsyaAllah ini adalah slot yang terakhir bagi kita, iaitu siri yang ke-10 ya. Dan esok Ustazah difahamkan adanya penutup ya, majlis penutup ya. Okey. Justru itu Ustazah Ustazah harus membuat kesimpulan lah secara keseluruhannya terhadap buku ini sebelum berakhirnya dalam pukul 9, lebih kurang pukul 10 nanti saya buat kesimpulan secara keseluruhan ya. Untuk ini Ustazah akan sentuh tentang Injil Barnabas, kemudian Nabatin, Injil Barnabas dan asal-usul Arab secara teratur lah. Maksudnya tidak terlalu detail lah, sebab Ustazah ingin membuat kesimpulan setengah jam sebelum rancangan kita ini berakhir ya. Kalau dilihat daripada sini ya, bahasa Nabatin yang telah kita sebut sebelum ini adalah merupakan satu bahasa yang Ustazah sebut sebelum ni macam adik-beradik dengan bahasa Aramaic. Kan dia punya bahasa Nabatin, bahasa adik-beradik bahasa Aramaic. Di manakah terletaknya Nabatin itu, kerajaan Nabatin? Kalau di dalam buku Ustazah muka surat 250, kerajaan Nabatin bermula sekitar 400 sebelum Masihi. Ya, 400 sebelum Masihi sehingga 105 Masihi. Ya. Ia merupakan satu kabilah yang mendiami kawasan pedalaman di bahagian selatan Syria. Boleh tak Lutfi tunjuk gambar? Ustazah ada email tadi. Boleh tunjuk gambar tak kat sini? Boleh. Ada? Boleh? Kalau dilihat ya, okey. Ini ialah gambar daripada Tuan Haji Jasmin, sumbangan beliau ya. Ini adalah kawasan Nabatin. The Treasurers, yang bangunan tu ada kat bahagian dalam tu. Ini yang permulaan kita nak menuju ke tempat tu. Memang gunung-gunung ni adalah adalah rumah sebenarnya. Mereka ini kaum yang menebuk gunung untuk tinggal di dalam tu. Ya, mereka ini adalah
kaum yang menebuk gunung tu. Makna kalau kita tahu sebelum ni mereka adalah orang-orang Iram. Iram atau Aram. Kan dalam Quran ada Iram Zatil Imad. Mereka ini adalah orang-orang yang menebuk gunung-gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi kalau dilihat ya, ada pintu-pintu yang boleh dimasuki melalui gunung-gunung tu. Sebenarnya mereka tinggal di dalam gunung. Ya, sampai sekarang pun masih ada. Jadi kerajaan Nabatin terikat dengan Gaza di bahagian selatan hingga Aqabah di bahagian utara. Kedudukan kerajaan ini sangat strategik kerana menghubungkan lalu lintas perniagaan antara utara dengan selatan. Utara dengan selatan. Kalau di selatan itu Yaman, di utara itu Syria. Jadi kita selalu dengar kan pedagang-pedagang Yaman ke Syria atau Syria ke Yaman. Mereka berulang alik dan kawasan kerajaan Nabatin itu terletak di tengah-tengah kawasan padang pasir antara Yaman dengan Syria. Jadi apa yang dikatakan di sini, kedudukan mereka amat strategik, amat penting untuk membuktikan jatuh dan bangunnya perdagangan di kawasan semenanjung Tanah Arab. Dalam erti kata yang lain, bandar ini ataupun kerajaan Nabatin ini merupakan satu pusat perniagaan atau persinggahan mereka yang daripada selatan ke utara. Sekarang ini, bangunan ini, tempat ini terletak di Jordan, di utara, di bahagian dikenali sebagai kerajaan moden Jordan. Ya, di sini kalau dilihat bandarnya yang terkenal, ya, dikenali sebagai Ambat, atau disebut sebagai Batra atau Petra, tapi lebih masyhur dengan Petra. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad pertama Masihi. Kita tahu abad pertama Masihi ialah zaman Nabi Isa alaihissalam. Pada ketika itu, wilayah kekuasaannya meluas hingga ke Damsyik dan wilayah selatannya sampai ke Madain Salah. Madain Salah ini ialah di utara Saudi. Madain Salah tu kan atas sikit daripada Madinah tu. Ya, Madain Salah. Hingga kini terdapat peninggalan bangunan dan seni bina yang indah. Okey. Petra merupakan bandar purba yang dikenali dengan hingga kini sebagai kerajaan moden Jordan. Sekarang ini tempat ini di bawah taklukan negeri negara Jordan. Ya. Dia terletak di utara, tak silap Ustazah. Orang Nabatin pada ketika itu membina kerajaan ini pada abad yang kedua sebelum Masihi. Maknanya kedua sebelum zaman lahir lahir Isa alaihissalam. Kalau dia kata kedua sebelum Masihi. Kerajaan ini berkembang makmur dari laluan perdagangan yang maju. Pada ketika itu kerajaan Nabatin berada di puncak dari Syria, di kemuncak dari Syria ke Hijaz di Arab Saudi. Sebab tu dia bersambung dengan Madain Salah. Dan dari Sungai Jordan ke Sinai di Mesir. Kekayaan dan lokasi strategik Nabatin akhirnya menjadi minat orang Rom. Kawasan Jordan ni, kalau kita pergi sekarang, banyak peninggalan kerajaan Rom. Ya, antaranya Nabatin ni. Dia telah menakluki, dia telah menguasai kawasan Nabatin ini. Begitu juga satu tempat di Jordan, Ustazah pernah pergi, Jarash. Juga ada peninggalan orang-orang Rom itu. Jadi pada ketika ini, Hellenistik meluaskan pentadbiran mereka, kekuasaan mereka di semenanjung Tanah Arab, di sebelah timur lah. Ya. Pada alaf pertama, maksudnya apa alaf pertama? Pada awal kurun yang pertama itu, sebelum Masihi, bahasa Aramaik. Sekali lagi muncul di sini ialah bahasa Aramaik. Dia kata apa? Bahasa Aramaik ini merupakan
bahasa antarabangsa yang digunakan dalam urusan jual beli orang Nabatin pada ketika itu. Mereka menggunakan bahasa Aramaic. Apakah bahasa dan kaitan dengan bahasa Aramaic ni dan kaitan dengan orang-orang Nabatin itu? Tulisan pada batu bersurat itu mendedahkan bahawasanya mereka ini sebenarnya orang Arab. Kerana sudah menjadi perkara biasa bagi setengah orang bercakap dan menulis dalam bahasa yang berbeza. Kan? Biasa saja dia bercakap dalam bahasa Melayu tetapi dia menulis dalam tulisan Jawi, katakan. Ya. Okey. Bahasa tulisan melambangkan prestij sebenarnya kedudukan dalam sesebuah masyarakat. Ya, kita dapat perhatikan ya, kalaulah cara penulisan individu itu, kita dapat perhatikan bagaimana kedudukan dia di dalam masyarakat. Ya, dari sudut kelasnya, standardnya ya. Namun begitu secara beransur-ansur bahasa Nabatin ini berkembang daripada bentuknya yang asal dengan gaya lebih eksklusif. Apabila bahasa ini mula berubah daripada yang tidak bercantum kepada yang bercantum. Ingat tak minggu lepas Ustazah ada tunjuk yang contoh bantu bersurat kan? Bermula daripada kurun yang Kanaan Phoenix tu kan? Yang betul-betul lemah tahu dia punya simbol dia. Yang nombor 3 tu. Yang minggu lepas. Kemudian kurun yang kedua Masihi. Lebih baik sikit daripada kurun yang sebelum itu. Ya. Jadi yang kurun kedua itu dia punya simbol itu dah ada masih lagi tidak bercantum. Tetapi bila pergi ke Naqsh Namarah, Naqshun Namarah itu Naqshu Imr al-Qais tadi, maka bentuk tulisan itu sudah mula bercantum, tetapi masih juga lemah. Ya, masih juga lemah. Semua sebenarnya Namarah itu, Naqsh Namarah itu dijumpai di mana, Lofi? Dijumpai di Nabatin lah. Sebanyak 300 batu bersurat yang penting telah dijumpai di Nabatin. Tetapi persoalannya, ada bila Ustazah baca, ada setengah historian dia bagi soalan tau. Dia bagi persoalan, dia kata kenapa kita menjumpai, kenapa batu-batu bersurat Naqsh Namarah sebagai contohnya yang dipunyai oleh Imr al-Qais itu, dia cerita tentang Imr al-Qais, dijumpai di Nabatin, sedangkan Kindah itu, Imr al-Qais itu adalah raja Kindah yang berasal daripada Iraq. Imr al-Qais ni orang daripada Mesopotamia, daripada kawasan Iraq. Tetapi kenapa Naqshun Namarah ini dijumpai di Nabatin, di Jordan? Kan jauh tu, Iraq dengan Jordan kan? Jauh. Kenapa? Mereka membuat kesimpulan bahawasanya ramai sebenarnya daripada orang-orang Babylon ketika itu datang ke Nabatin. Kerana ada setengahnya ingin pergi ke mereka bernomad dan mereka melakukan perniagaan. Dan ada yang mahu pergi ke Palestin. Jadi sebelum sampai ke Palestin, mereka singgah di Nabatin. Nabatin ni satu tempat yang cukup strategik. Sama ada daripada selatan ke utara, daripada timur ke barat pun memang boleh singgah di Nabatin. Itu. Di kawasan utara dekat Jordan itu. Okey. Jadi apa yang persoalannya sekarang? Yang Ustazah nak cerita di sini ialah walaupun mereka berada di bawah pemerintahan Rom, orang-orang Nabatin berada di bawah pemerintahan Rom, maknanya agamanya adalah agama Kristian kerana disabarkan oleh Hellenistic
Hellenistic kingdom tadi. Orang Nabatin terus menulis dengan menggunakan skrip mereka hingga ke abad keempat. Hingga ke abad keempat Masihi. Sekarang kita masuk kepada Masihi dan kemudian beralih daripada bahasa Aramaik ke bahasa Arab. Sebab tu kalau Lutfi tengok bahasa Arab ada dalam 26 atau 27 atau 28 kan. 28 dia punya the sound tu. Abjad, hawas, hati, kalaman, sa'fas tu. Kan? Dia ada 20 alif ba'iyah, afwan. Dia ada alif ba'iyah. Tapi kalau yang Nabatin dia ada 25. Dia punya huruf tu. Alif ba'iyah itu alif ba' tak sa tapi kalau kata abjad, hawas, hati, kalaman itu adalah huruf orang-orang Nabatin, huruf Nabatiyah. Jadi huruf Nabatin ini dia pendek, dia sikit. Dia ada 22. Adapun yang Arab tadi, ada yang kata 27 dan ada yang kata 28. Jadi kenapa ada perbezaan antara apakah bezanya bahasa Nabatin dan bahasa Arab yang huruf 28 tadi? Bezanya ialah bahasa Nabatin dia tidak berulang. Kan dalam bahasa Arab kita ada huruf dot kan? Huruf dot. Huruf dot kita boleh sama jadikan dia huruf sa. Betul tak? Betul. Kan dot tu ada titik. Dot ada titik. Tapi sod itu tak ada titik. Jadi yang ada titik itu rupanya tambahan. Menjadi tambahan dalam bahasa huruf Arab biasa. Dalam Nabatin dia ada sodnya. Dia tidak ada huruf yang bertitik itu. Kalau huruf to, za, dia tak ada za. Dia tak ada za. Dan Nabatin ada tahati kalaman. Dia ada ta, dia tak ada za. Tapi dalam huruf Arab biasa ada za. Sebab tu huruf Arab biasa tu bertambah. Sama bentuk, simbol, sama bentuk tetapi lain bunyi. Dengan disebabkan tambah satu titik. Nampak? Okey. Apa yang Ustazah nak sebut di sini ialah disebabkan itulah ia dianggap sebagai Nabatin ini pelopor tulisan Arab. Pelopor tulisan Arab. Malah dalam tulisan terawal yang menulis bahasa Arab menggunakan abjad Nabatin ditemukan di Nammarah. Ini adalah yang Imri al-Qis tadi. Yang bertarikh 328 Masihi. Jadi, berdasarkan kepada inilah maka setengah orientalis seperti di Sasi beranggapan bahawasanya inilah mulanya tarikh wujudnya bahasa Arab. Tarikh mula wujud bahasa Arab qarnaini ma qabla bi'sah Rasulullah SAW. 2 kurun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia gunakan bukti ni. Dia kata 328 ni okey, kita consider as the writing of Arabic writing. Arabic writing. Iaitu daripada Nuqush Nammarah Imru al-Qis tadi. Padahal simbol itu sudah berevolusi. Ya, simbol itu sudah berevolusi. Justru maka dia punya rentetan bentuknya itu berubah. Hasil daripada yang Ustaz sebut sebelum ni, daripada pemikiran manusia, dari sudut berbezanya jarak masanya dah berbeza, orangnya dah berbeza, kefahamannya dah berbeza. Ya. Maka dia berubah dari sudut penulisan dan simbol itu. Jadi di sini Ustazah cuba kemukakan beberapa pandangan daripada historian yang mana mereka ini juga history of linguist. Mereka juga ahli bahasa, ahli sejarah bahasa. Antaranya ahli sejarah bahasa yang mendedahkan terdapat di beberapa tempat orang Nabatin disebut sebagai
antaranya adalah yang disebut sebagai Nabatin adalah David F. Graff. David F. Graff dalam buku dia From the Nabateans, dia kata Rome and the Arabian Frontier. Rome and the Arabian Frontier from the Nabateans to the Saracens. From the Nabateans to the Saracens. Buku dia bertarikh 1998, muka surat 45. Yang menyebut, disebut apa? Penemuan. Ya, dia kata penemuan lokasi asal bumi Nabatin apabila beberapa batu bersurat ditemukan di Jabal Ghunaim berhampiran dengan Taimak oleh Peter Stuckey. Dalam akhir buku ni, muka surat buku ni, Ustazah tunjuk gambar tu. Gambar tu Ustazah ambil dekat Museum Jeddah. Bila Ustazah ambil gambar tu, Ustazah baca buku ni, baca buku David F. Graff ni, Rome and the Arabian Frontier ni, maklumat tu kena dengan gambar yang Ustazah telah ambil masa pergi ke Museum Jeddah tu. Awak tak? Penemuan ini seolah-olah mengiyakan pandangan ahli sejarah Yahudi kuno yang disebut sebelum ni, Flavius Josephus. Saya sebut 37 Masihi sehingga 100 Masihi, ya. Dia punya range of his life, yang berpendapat bahawa orang Nabatin sememangnya wujud. Mereka berasal daripada anak sulung Ismail. Mengikut pandangan ni daripada Genesis. Siapakah orang-orang Nabatin? Mereka anak sulung Nabi Ismail. Kita tahu bilangan anak Nabi Ismail ni dalam 12 orang, tak silap Ustazah. Dan anak dia yang sulung itu sama ada Nabatin atau Qaidar. Nabatin atau Qaidar. Nabat. Kalau dalam genealogi Ansabul Bashar itu yang Ustazah buat, disebut sebagai Nabat. N-A-B-O-I-T-H. Itu dalam tulisan Bible. Nabat. Dalam bahasa Arab ditulis Nabat. Nabat ini sama ada anak sulung atau anak yang kedua Nabi Ismail alaihissalam. Jadi hasil daripada, kan disebut Ambat tadi, Ambat itu anak cucu daripada keturunan Nabat tadilah. Nabatin tu berasal daripada Nabat, anak Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Beliau mendakwa bahawa negara Nabatin bermula dari Sungai Euphrates hingga Laut Merah. Flavius Josephus ni, yang Yahudi, seorang penulis Yahudi kuno ni, macam pendeta jugalah. Dia mendakwa bahawasanya orang-orang Nabatin ini, negara Nabatin tu sebenarnya bermula daripada Sungai Euphrates. Euphrates ni sungai yang ada dekat tu lah, dekat Mesopotamia tu. Euphrates tu ku English. Kan kalau ku Arab dia panggil Furat dan Dajlah. Euphrates and Tigris. Ya, Euphrates and Tigris. Ku Arab Furat dan Dajlah. Jadi hingga Laut Merah. Josephus terusnya berkata bahawa Nabatin, orang Nabatin lah yang memberikan nama kepada bangsa-bangsa Arab. Maknanya Nabatin ni orang Arab. Kalau kita tengok sekarang ni kan, kat Jordan tu orang Arab kan? Berbangsa Arab kan? Jadi, mestilah tok nenek moyang mereka tu daripada Nabatin tu juga orang Arab. Itu hukum sisiologi tu. Nobody can deny that. Kita tak boleh nafikan benda tu. Dia mesti berasal daripada ancestors dia. Dia punya keturunan dia. Jadi kita tak boleh nafikan tau. Bangsa setiap negara itu. Usul bangsa dia itu. Ya. Jadi back kepada cerita kita tadi. Based on cerita Flavius Josephus ini, maka bolehlah dibuat kesimpulan, Ustazah tulis dalam buku ini, bahawasanya Flavius Josephus ini semasa hayatnya telah hidup bersama-sama dengan orang Nabatin. Sebab macam Ustazah sebut sebelum ni, bila bermulanya kerajaan Nabatin? Dia bermula 400 sebelum Masihi hingga 105.
Dan bila pula waktu Flavius Josephus? Waktu Flavius Josephus ialah daripada 37. 33 AD kan Nabi Isa dinaikkan ke langit. Dah tak ada dah kan? Jadi sekarang ni sampai 4 tahun kemudian, ya, lahirnya Flavius Josephus 37 AD sehingga 100 AD. Jadi Flavius Josephus ni pernah hidup di zaman kegemilangan Nabatin. Jadi dia ni menulis cerita tentang Nabatin ni. Dia menulis. Ya. Jadi kalau di sini kalau dilihat, ya, dipercayai bahawa maklumat yang ditulis oleh Josephus merupakan maklumat langsung daripada orang Nabatin. Maknanya dia bukan this is not the second sources. This is considered as the first sources. Kerana Flavius Josephus itu hidup sekitar 37 AD sehingga 105 AD, 100 AD. Maknanya dia within the range of the Nabatean kingdom. Info yang kita boleh yang dapat daripada dia kita boleh pakai, ya. Selain daripada itu, satu penemuan batu bersurat Assyrian yang dijumpai oleh Peter Stuckey, di mana bila dia dapati dalam batu bersurat Assyrian itu, kan kita tahu Assyrian itu menggunakan bahasa Aramaik. Kan kita dah cakap dah. Assyrian itu, Kingdom of Assyrian itu dia bermula 800 BC sehingga 600 BC. Jadi apakah language they use the Aramaic language, sebab Assyrian ini berpusat di Syria dan Aramaic language itu berasal daripada Aram itu, kota Damsyik tu dulu kenali sebagai kota Aram. Jadi disebabkan itulah Peter Stuckey terjumpa batu bersurat Assyrian ini tertulis padanya Nun Ba Wa Ya Ta, Nun Ba Ya Ta ataupun NBYT, tertulis bermaksud Naboit. Naboit. Meskipun pandangan ini namun ada yang membantah tentang penemuan ini. Jadi setengah pihak disetengah oleh pihak, tetapi penemuan teks, jumpa lagi teks baru pada 6 sebelum Masih, pada tahun ke-6 sebelum Masih di Jabal Ghunaim, berhampiran dengan Taimak lagi, menceritakan perang yang tercetus terhadap Nabayat. Nabayat ini dalam ejaan Assyrian. Nabayat bermakna Naboit tadi, ya. Manakala dalam perjanjian baru ditulis Nebayah. Nebayah dalam bahasa Hebrew. Hal ini menguatkan lagi teori Peter Stuckey yang mula-mula yang kena tolak tadi, yang berpendapat bahawa perkataan NBYT, Naboit itu ialah Naboit, iaitu nama anak Nabi Ismail alaihissalam, yang bermaksud orang Nabatin. Naboit itu bermaksud orang Nabatin. Okey. Saya tak nak pergi panjang di sini. Saya ingin saya cuba baca sikit, ya. Tadi kita sebut pasal David F. Graff, kan. Graff percaya bahawa orang Nabatin bukan sahaja berasal dari semenanjung tanah Arab, tetapi juga dari Laut Mediterranean. Maknanya kalau Mediterranean dia datang dari sebelah timur, dari sebelah barat, ya. Namun begitu Mesopotamia masih lagi merupakan kawasan asal kewujudan orang Nabatin. Maknanya Graff berpendapat orang Nabatin ini bukan saja daripada Mesopotamia, daripada Iraq tadi, tetapi ada juga orang daripada Mediterranean singgah dan menetap di Nabatin itu tadi. Dalilnya apa? Dia kata yang ini terbukti daripada rekod Assyria. Kenapa Assyria itu penting? Kingdom of Assyria, masa Ustaz sebut sebelum ni, dia adalah satu kingdom yang kuat dan besar, ya. Dia kata apa tahu? Dia kata bahawa Raja Ashurbanipal
Asyurbanipal ini raja yang masyhur, yang mana kerajaan Iraq telah membina muzium untuk raja ini. Nama muzium itu Muzium Asyurbanipal. Asyurbanipal ini ialah King of Assyrian, Raja Assyrian yang berkuasa, yang menakluki daripada bumi Iraq tadi naik ke Babylon, sekitar selatan Syria. Dia pergi turun ke bawah Palestin. Jadi Raja Asyurbanipal sekitar 668 sebelum Masihi sehingga 627 sebelum Masihi. Kita ingatkan, Asyurbanipal ni bawah Assyrian lah. Assyrian kan 800 kan? 800 BC sehingga 600. Inilah raja ni yang akhir, macam akhir di sini ya. Telah berperang dengan orang Nabatin. Raja Asyurbanipal ini telah berperang dengan orang Nabatin, iaitu orang Nabatin Arab. Persoalannya, adakah mereka orang yang sama dengan kumpulan orang Kildan dan puak pemberontak yang melakukan penentangan terhadap Sanherib? Ya, itu persoalannya. Raja Asyur beberapa tahun sebelumnya. Ya. Jadi, apa yang Ustazah sebut di sini ialah dia kena ada buku dia. Baru faham. Kalau Ustazah duduk sebut sini, kita macam mengajar dan orang lain tak ada bukunya ya. Jadi apa yang Ustazah nak sebut di sini, bahawasanya kesusteraan Arab pada zaman Islam menyebut bahawa terdapat sekurang-kurangnya dua kumpulan yang berbeza daripada Nabatin di Timur Tengah. Pertama, terdapat kumpulan Nabatin dari Iraq. Maknanya kesimpulan kita boleh buat, orang-orang Nabatin ini satu berasal daripada Iraq yang dikenali sebagai Nabat Iraq. Satu. Yang kedua, kumpulan Nabatin digariskan dengan baik dalam artikel yang diterbitkan oleh Ensiklopedia Islam, jilid saya rasa ini 7 ya, di bawah judul Nabat. Kewujudan beberapa kumpulan Nabatin membantu menjelaskan isu yang kadang-kadang menimbulkan keraguan berkaitan dengan Yazidis Iraq dan Turki yang didakwa mempunyai kaitan dengan Nabatin. Jadi di sini Ustazah minta siapa yang ada buku tu bacalah, lagi lebih faham di sini. Ya, sehingga kan siapa di sini? Dedros Siklus. Dedros Siklus ni dia merupakan pendeta Nasrani yang sentiasa merantau. Dia macam Ibn Khaldun tu, tapi Ibn Khaldun ni sudah Masihi, sudah hijrah, lepas hijrah. Tetapi Dedros Siklus ni yang menarik tentang dia ya, dia sekitar 90 sebelum Masihi hingga 21 sebelum Masihi. Maknanya kalau kita ikut yang kita kata 1 AD, tarikh Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan, maknanya dia kewujudan Dedros Siklus ini sebelum Nabi Isa lagi. Maknanya dia di zaman Nabi Zakaria ini. Nabi Zakaria, Nabi Yahya ini ya. Dia menulis buku Dedros Siklus ni yang menarik. Ustazah suka baca tulisan dia. Yang menariknya dalam buku dia Bibliotheca Historica, Historical Library tajuk dia. Kalau dalam Bibliotheca Historica ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris Historica Library. Dia asalnya ini bahasa ini Greek. Tulisan asal dia adalah dalam tulisan Greek. Tetapi Ustazah baca dalam English Classic. Tengok ya, menggelarkan dalam buku ini, dia menggelarkan orang Nabatin sebagai bangsa Arab yang kaya dengan sumber alam. Ini penting ni. Catatan Dedros Siklus ni. Ustazah baca sikit sini. There is also in the land of the Nabatins a rock which is exceedingly strong since it has but one approach, and using this ascent, they mount it a few at a time and thus store their possession in safety. Dia sebut di sini bahawasanya kat bawah ni lagi dia kata ada lembu, pelihara lembu dan kaya sangat that part of Arabia which borders upon the waterless and desert
country is so different from that, because both of the multitudes of fruits which grow therein of its other good things, it has been called Arabia Philic. Arabia Philic. Apa maksud sini? Dia berjumpa dengan berbagai-bagai jenis buah. Dia ni suka mengembara. Dia adalah cyclist ni. Tempat lain yang Ustazah baca, dia ada sebut tau. Dia kata, saya telah mengembara dan saya mendapati berbagai-bagai jenis buah-buahan yang saya tidak pernah tengok. Dia kata ketika saya sampai di Syria, saya berjumpa dengan buah tamar, kurma yang sebesar tangan ni, penumbuk tangan ni yang mempunyai berbagai warna. Ada tamar kuning, tamar hijau, tamar merah, tamar ungu, dan rasanya sedap. Rasanya cukup sedap, dia kata. Itu buah. Dan dia kata banyak fragrance. Fragrance apa? Bau-bauan, haruman. Di kawasan tanah Arab itu, dia punya pokok-pokok dia. Ini dia hidup sekitar 90 sebelum Masihi hingga 21 sebelum Masihi. Ya. Lepas tu dia kata, saya juga berjumpa dengan binatang yang pelik. Dia kata, dekat Iraq tu penuh dengan singa-singa. Sebab tu, kalau mereka pergi memburu kan, kalau kita tengok dekat dinding dia punya gambar-gambar yang dinding tu kan, yang dipahat tu, kebanyakan tunjuk askar-askar Iraq ni, tentera-tentera kerajaan Babylon ke siapa, memburu singa. Kebanyakan yang memburu singa. Rupa-rupanya singa banyak di Iraq dulu, di Babylon itu. Siapa yang cerita? Dedros ni. Dedros ni cerita juga, dia kata. Cerita apa? Cerita tentang binatang tu, dia kata binatang besar. Dia kata saya berjumpa dengan unta yang berwajah harimau bintang. Badan unta berwajah harimau bintang. Dan ular, saya juga berjumpa dengan ular-ular yang besar. Ya. Jadi di sini dan dia kata banyakkan daun-daun yang dia jumpa tu berbau harum dan boleh dibuat ubat. Itu tanah Arab pada ketika itu. Jadi Ustazah rasa kesimpulan yang Ustazah buat dalam buku Ustazah ni, siapakah orang Nabatin? Dipercayai bahawa orang Nabatin ialah orang dari kabilah Arab Aribah atau Musta'ribah, dan nama seperti Zenobia, Amalikah, Imru'il Qais dan Ummul Jamal adalah daripada keturunan tersebut. Jadi kesimpulan Ustazah boleh buat untuk orang Nabatin, orang figure-figure yang penting, yang signifikan dalam sejarah dunia Ancient Near East ini adalah Imru'il Qais, Ummul Jamal, yang di mana jumpai batu bersurat yang ceritakan pasal mereka. Amalikah. Amalikah ini satu bangsa yang mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan bangsa Arab. Dan Zenobia. Zenobia ini adalah dikatakan dia adalah seorang ratu daripada kerajaan Tadmur. Tadmur itu Syria sekarang. Jadi Palmyra, Tadmur itu Palmyra sekarang ini. Palmyra. Jadi di Syria. Jadi di situ dulu terdapat seorang raja perempuan yang bernama Zenobia. Raja perempuan yang bernama Zenobia. Dan Zenobia ini dikatakan telah seorang perempuan yang berkemahiran tinggi dan bijak. Beliau boleh berbagai bahasa, menguasai berbagai bahasa. Antaranya selain daripada bahasa Arab, bahasa Aramaik, juga bahasa Greek, bahasa Latin. Ya, dan juga beliau ini adalah anak raja, dan beliau ini berkawan dengan menteri-menterinya
ya, dan lasak. Beliau dikatakan lasak dan naik kuda sekali. Naik kuda, naik unta, sehingga kan pada suatu hari dia bersyair. Syair itu ada dalam buku Syarih Ibn Aqil, Ustazah Hajar. Ya, Ustaz lupa syair dia, tetapi syair itu bukti bahawasanya bahasa Arab telah wujud. Sebenarnya wujud pada sekitar 200 ni, 200 AD ni. Zenobia sekitar 200 AD. Imri Al-Qis sekitar 300 AD kan. Jadi Ustazah gunakan hujah itu dan ceritalah kepada anak-anak murid Ustazahnya tentang apa? Tentang Ratu Zenobia ini. Tetapi malang sekali ya, kisah dia, kisah akhirnya itu kisah sedih. Sebab apa? Dia telah ditangkap oleh Raja Aurelius. Raja Aurelius ini merupakan Raja Rom, sebenarnya pembesar. Dia pangkat pembesar ketika itu, Perdana Menteri aslinya, Rom yang kan masa tu Hellenistic Kingdom sedang memperluaskan dia punya kekuasaan. Jadi bila mereka menyerang Palmyra, dan pada waktu itu Raja Palmyra adalah raja perempuan bernama Zenobia. Dalam bahasa Arab dipanggil Zabak. Jadi Puteri Zabak ini telah ditawan oleh Raja Aurelius. Ditawan, dan kalau dalam kita cuba cari Zenobia, akan terjumpa gambar yang dia tengah diikat tangan. Dia dibawa, diarak ke sepanjang kota Rom itu. Dia ditawan. Maknanya seorang raja ditawan oleh raja yang lain. Dan dia akhir hayat dia meninggal di Rom itu, di bawah kekuasaan musuh dia. Ya. Jadi di sini, namun begitu ada setengah daripada pandangan Arab scholar tidak bersetuju dengan pandangan ini. Ada mengatakan yang kena tawan itu bukan Raja Zenobia, bukannya Zabak. Dia tawan oleh orang lain. Dia kata cerita itu direka. Ya. Perkara ini disebut oleh Hisham Muhammad Al-Kalbi. Ustaz baca dalam buku Al-Madaris Nahwiyah li Syauqiddif. Oleh Syauqiddif. Ada pertikaian di situ. Dan begitu juga dalam Al-Madaris Al-Adabiyah pun Syauqiddif ada sebut benda ni. Pertikaian sebab kemungkinan Arab scholar merasa malu tau, bila Kingdom of Hellenistic dapat mengalahkan Raja Arab, dan perempuan pula tu kemudian diarak ke kota Rom, ke kota Athens, di kota Athens, maknanya telah ditawan lah, jatuhlah maruah bangsa Arab. Sebab tu ada setengah Arab scholar menafikan itu adalah Raja Zabak, Ratu Zabak atau Zenobia. Okey. Jadi Ustazah rasa untuk Nabatin kita pindah pula ke Angel Barnabas. Boleh tak Lutfi sambung yang Ustazah bagi tadi? Ada artikel tu? Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Boleh besarkan tak Lutfi? Ustazah nak baca Sudah. Tak boleh. Ustazah Tengah loading. okey. Ustazah baca daripada Ustazah punya komputer lah.
Hello Luffy? Okey. Boleh nampak Ustazah tak? Luffy boleh nampak Ustazah? Ya, ya. Boleh ya? Okey. Sekejap. Saya tengah buka ni sekejap. Dia tengah loading. Tengah loading. Ustazah kalau baca daripada komputer Ustazah boleh tak? Okey, lagi tak nampak lagi. Kalau Ustazah baca daripada komputer Ustazah boleh tak? Dia Yang Ustazah tengah. punya. Ha? Boleh. Boleh. Tapi Lutfi Ustazah nampak kan? baca yang satu punya dah. Saya tengah edit. Tapi nampak, Lutfi Saya nampak nampak. Ustazah kan? Nampak kan? Okey, saya baca ya. Ya. Okey, daripada sini Ustaz cuba baca. Minggu lepas kita ada sebut pasal bila tarikh-tarikh tu kan. Dan kita dapati bahawasanya sekitar 1908, tak silap Ustaz, 1908 telah bermula penulisan terjemahan ke bahasa Arab. Siapa yang mula menulis ni ialah Dr. Khalil Saadah. Dr. Khalil Saadah ini adalah seorang Kristian. Ya, Syariat Kristian Syariat. Jadi bila dia terjemah kepada bahasa Arab, dan siapakah yang telah menerbitkan tulisan Dr. Khalil Saadah ini tentang Injil Barnaba ini ke dalam bahasa Arab? Yang terbitkan makalah tentang Injil ini Khalil Saadah menterjemah ke bahasa Arab. Kemudian ditulis siapakah yang menulis makalah itu? Dalam editor Al-Manar pada ketika itu. Tak silap Ustazah Rashid Ridha siapa. Jadi dia menulis, dia kata apa tahu? Dia kata di sini Ustazah cuba melihat perbincangan tentang Injil Barnaba ini. Ustazah cuba baca dalam nuskah Arab di sini. Yang ini artikel Ustazah ya. ويطول المقام بذكر دواعي هجوم المدققين النصارى على هذه النسخة الإيطالية الوحيدة. Jadi apabila dijumpai nuskah Italiah itu yang di tepi nuskah Italiah itu ada tulisan Arab. Di Hawamish tu. Dia bahasa Itali, diterjemahkan kita dah jumpa tadi kan daripada Amsterdam pergi ke Vienna, Nimsawiyah. Lepas tu dia singgah ke dan kemudian diubah ke bahasa, kemudian jumpa dengan bahasa Itali, kemudian diubah kepada Arabic. Persoalannya sekarang dalam tulisan bahasa Itali itu di tepi itu Hawamish itu dalam bahasa Arab. Jadi dia kata apa? Jadi di sini menimbulkan satu ketegangan di kalangan orang-orang Kristian yang cuba menafikan nuskah Italiah ini. Kenapa? Kenapa dalam nuskah Italiah ini disebut wujud Nabi Muhammad, akan datang seorang Rasul namanya Muhammad. Itu. Jadi wa min thamma ala haqiqati anna hunalika injilan akhar katabahu Barnaba ahadu hawari al-Masihi alaihissalam. Sebenarnya Injil ini adalah Injil Barnaba. Injil Barnaba yang ditulis oleh salah seorang Al-Masih Hawariyin, sahabat Nabi Isa. Illa anna min abraziha ma fi hadhihi an-nuskhah min adillah ila ta'akhuri kitabatiha. Apakah dalil-dalil yang digunakan oleh orang Kristian untuk menolak bahawasanya Injil ini adalah Injil Barnaba yang ditulis oleh salah seorang sahabat Hawariyin Nabi Isa itu? Hujahnya ialah pertama, kenapa dia kata ini bukan Injil Barnaba. Dia kata tulisan yang Itali ataupun terjemah Quran itu adalah bukan Injil Barnaba. Dalilnya apa? Anna ghilafaha masyraqai tiras. Dia punya cover dia itu nampak unsur-unsur ketimuran. Cover tu dia kata unsur ketimuran. Satu. Yang kedua, wa anna ala hawamishiha ta'liqat bil arabiyah. Dalam Latin, tulisan Latin itu sebagaimana saya sebut sebelum ni, dia punya hawamish sebelah kiri dia tu
Sebab dia tulis Latin tu, Latin kan mesti kiri ke kanan. Jadi dia ada space tau. Di kiri kanan tulisan tu, buku itu ditulis kiri kanannya dalam bahasa Arab. Itu. Yang ketiga, wa anna waraqaha wa hibraha sina'atihima hadisatan. Ni cara orang Padri Nasrani menolak bahawasanya Injil itu Injil Barnabas. Kerana dia kata apa yang ketiga? Kertasnya dan dawatnya, buatan kedua-dua kertas dan dawat itu ialah hadis baru. Hatta qalu innaha kutibat fi wahid min al-qarnain al-miladiyin 15 atau 16. Hingga kan setengah-setengah padri mengatakan bahawasanya ia itu ditulis sekitar sama ada kurun yang ke-15 atau kurun yang ke-16. Maknanya kurun yang ke-15 dan kurun 16 itu ialah sudah terlalu lewat. Wa anna katabaha rubbama yakunu nasraniyan i'tanaqal Islam. Maka dia orang membuat assumption ataupun andaian bahawasanya berkemungkinan yang menulis itu adalah seorang Nasrani yang telah memeluk Islam. Faminal ma'rufi, apakah dalilnya? Dalilnya ialah faminal ma'rufi lughawiyan wa tarikhiyan an tashabuhan kathiran waqi'an baina ahkami Injil Barnabas wa ahkam syara' al-Islami. Dalilnya dia kata apa? Dari sudut bahasa dan sudut sejarah amat menyerupai kedudukan dan kaedah hukum hakam Injil Barnabas itu seperti hukum hakam syariat Islami. Fadlan an za'mi ba'd al-mu'arrikhina ana hadha Injila sigha ba'dama u'allafa Dante Alighieri. Dan setengah-setengah pula beranggapan, setengah pendeta beranggapan bahawasanya Injil Barnabas ini telah ditulis dan telah diambil sirahnya selepas tersiarnya, terbitnya ma'allafa Dante Alighieri kitabahu. Selepas diterbitnya kitab, selepas Dante Alighieri menerbitkan kitabnya yang berjudul Al-Ilahiyah ataupun dipanggil Divine Comedy pada tahun 1320 miladi Masihiyah. Hazil maklumat, tulis tentang maklumat. Jadi dia kata Injil Barnabas tu bukannya yang tulisan yang dikatakan Injil Barnabas tu ditulis sekitar sekitar 15 kurun 15 atau 16. Betul lah. Maknanya Dante 1320. Bila 1320 dia kurun yang ke-14. Jadi dia kata Injil tadi tu, Injil yang tadi tu mengikut apa yang ditulis oleh Dante. Dante 1320 bermakna kurun yang ke-14. Hazihil maklumat ya. An hazima wa ghairuha katsiran sya'i'atan fil kutubi wa 'ala syabkatil internet. Kasir, benar banyak dibincangkan dalam kitab-kitab dan website. Wala yuridul bahs tikraruha wa innama yas'a ila tafnidiha ma'amkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ustazah nak baca di sini sekali lagi. Hal al-lugha al-ibriyah aslu lugha Injil Barnabas? Ada soal. Dalam artikel Ustazah ini. قبل الخوض في المعلومات الواردة في إنجيل برنابا يتساءل. Apa perkataan makna yatasa'al? Yatasa'al bermakna tertanya-tanya. Kalau bahasa Arab, kalau sa'alatlah bertanya. Yas'al bertanya, sedang bertanya. Kalau yatasa'al tertanya-tanya. Tertanya-tanya. Yatasa'al bahsu anil lughah allati kutiba biha hadzal Injil wal anajil jami'an. Ustazah tanya, setengah-setengah orang bertanya juga, bahawasanya bahasa apakah yang ditulis dari atas Injil ni, sama ada Injil Barnabas ke Injil-Injil yang sebelum ni, Injil Luka, Injil Mark,
Injil Matthew, Mata, Injil John, katakan Yohana. Ahiyal Ibriyah, adakah dia bahasa Ibrani? Am al-Aramiyah, ada pun atau bahasa Aram. Am al-Yunaniyah, Yunan atau ghairiha. Ustaz tanya, wa aina nuskhatul asliyah? Mana nuskah asal? Wal ijabatu tahtaj ila dirasatil lughawiyyah qadimah bil idafah ila tarikhil arabiyyah adbar al-quruni. Bagaimana kita nak jawab ni? Jawapannya ialah memerlukan kepada pengajian bahasa lama dengan ditambah tentang tarikh al-Arabiyah, sejarah Arab dan kaumnya. Akbar al-Qurun, sepanjang kurun. Jadi apa yang Ustazah buat, research Ustazah ni kenalah. Ini telah disebut oleh kama istadalla Fayrurusi. Fayrurusi ini dalam kitab dia, Fayrurusi binashri kitab al-Mu'arrikh al-Flavius Yusuf. Fayrurusi kitab dia bertarikh 1973. 1973 dia kata biri'ayatil sulatatil israiliyah haitsu yaqul zuyyinal muallaf. Kalau kita tengok sini dia kata zuyyina, diperindahkan, diperelokkan. Al-muallaf, dia bukan siri al-muallif, al-muallaf itu kitab Injil tu. Zuyyinal muallafu, zuyyinal muallafu dipanggil naib fa'il muallafu tu. Zuyyinal muallafu birusumi mansukhah babiliyah. Ni Peter Rossi kata. Peter Rossi ni adalah orang Perancis. Injil tadi diindahkan dengan corak-corak birusumi mansukhah, dengan rusum, dengan tulisan mansukhah, nasakh babiliyah, ditulis dengan mansukhah babiliyah wa sumeriyah wa misriyah wa hassiyah. Wa hassiyah ini adalah Arabiyah, nama selain pada Arabiyah hassiyah. Innana la najid fiha, kami ni, dia kata ke Fayrurusi, kami tak jumpa pun, lan najid fiha Ibriyah, kami tak jumpa pun tulisan Ibriyah. Wala hatta fi an-nas alladhi huwa kama adafa anna, sehinggakanlah mana-mana pun kami tak jumpa. Dia tambah lagi, ammal anajilu fa majhulah indal ibriyin. Adapun anajil, Injil ini tidak diketahui di sisi orang Ibrani. Ini Fayrurusi kata, bukan orang Islam ni. Dalilnya apa? Wastadalla bi anna al-Qur'ana la yatahaddas anhum wa inna ma'anil yahudi wal israiliyyin wa bani Israil. Bahwasanya Quran itu tidak bercakap, tidak sangatlah cerita pasal orang Ibri ni. Apa yang Quran cakap ialah tentang Yahudi, tentang Israiliyyin, tentang Bani Israel. Oleh itu, fahadhil kalimah Ibriyah faqad tuzkar fil adab al-arabi atau al-ighriki atau al-latini. Oleh itu, perkataan Ibri ini hanyalah muncul dalam literature Arab, Igrik dan Latin. Wa min haisu inna amal al-Ibraniyyin, amal Ibraniyyin fi syurah al-kitab al-muqaddas. Kan Ustaz sebut sebelum ni, orang-orang Ibrani ni dia suka menulis, suka syarah menjadi penulis, penulis kitab. Fi syurah al-kitab al-muqaddas kana marfudan kama qala Fayrurusi. Dia kata ditolak bahawasanya amal Ibraniyyin fi syurah al-kitab al-muqaddas kana marfudan, ditolak. Kama qala Fayrurusi liyas'ib alaina al-yawm اليوم أن نعرف الإبرانيين بواسطة المكان أو الزمان أو بمعونة علم الاجتماع أو علم الأديان. Dia kata susah pada kita hari ini, kita nak kenal siapakah itu Ibrani. Sama ada dari sudut tempat
dari sudut zaman atau bima'unati ilmi al-ijtima' ataupun tanda-tanda dalam sosiologi itu. Makna mereka kan saya sebut sini, mereka tidak bertempat. Au ilmi al-adyan. Dari sudut ilmu agama pun. Ini Ferrosi kata. Wa bina ala hadzal asas, ini Ustaz Zahra. Fa inna tasalsul al-ansab al-bashari yaktub fihi anna Abir bin Shalih bin Arfakhshad. Mereka adalah Abir bin Shalih bin Arfakhshad. Ini keturunan Abriyah daripada Abir bin Shalih bin Arfakhshad. Wa fi hadha an-nazar lada ba'di ahli al-akhbar. Apa maksud ahli al-akhbar? Ahli al-akhbar itu bermaksud ahli sejarah. Ada dua istilah untuk ahli sejarah ini, dia panggil ahli al-akhbar. Orang-orang yang menceritakan khabar-khabar. Itu al-mu'arrikhun, ya. Al-akhbariyun dia panggil. Yang kedua pula dia panggil al-mu'arrikh. Ahli sejarah juga. Madza qal idh yara anna Abir laisa ibn Shalih bin Arfakhshad. Ada pendapat pula kata Abir itu bukan anak Shalih bin Arfakhshad. Wa inna ma ahfadi Aram hatta inna ba'da an-nasabiyyin qalu inna huda ta'ni at-ta'ahud. التهاود والحقيقة أن هذا غريب جدا لأن النبي هود أرسل إلى قوم عاد ومعروف أن عادا من أحفاد آرام فما علاقته بمعنى التهاود. Mana tak benarlah kata perkataan Yahudi itu berasal daripada perkataan Nabi Hud itu. Tak benar. Wa idza kana min ahfadi Aram fal-lughah hiya al-aramiyah. Sekiranya dia daripada anak cucu Aram, bahasa dia mestilah bahasa Aramiyah. Ibri tadi. La ibriyata. Dia kata. Sekiranya mereka itu ahfadul Aram, anak cucu Aram tadi, maka bahasa yang dituturkan ialah Aramiyah. La ibriyata. Hadzal qaul ayyadahu Tariq Muhammad Antar fi maqalatihi لماذا لم يستخدم العرب الأبجدية العربية القديمة لكتابة القرآن الكريم. Kau Ustazah ada tunjuk yang minggu lepas pasal tulisan musnad. Ya Lutfi? Pasal tulisan musnad. Dalam tulisan musnad itu musnad itu adalah tulisan selatan, self-writing alphabet. Jadi self-writing alphabet ini adalah di Yaman, ya, di Yaman. Jadi Yaman sekitar bawah itu, ya, Sinai semua itu. Jadi tulisan itu al-abjadiyah dikenali sebagai al-abjadiyah al-arabiyah al-kitabah. Tetapi persoalannya kenapa Quran lam yastakhdim al-arab al-abjadiyah al-arabiyah al-kitabah? Kenapa tak guna? Macam musnad tu. Ai istikhdam al-abjadiyah al-hadisah fi kitabati al-Quran al-Karim. Lal-lughat al-arabiyah al-janubiyah al-yamaniyah al-qadimah. Jadi musnad itu atau al-khattul musnad. Istilah akhar bagi al-lughah al-arabiyah al-janubiyah, lughah bahasa Arab yang selatan itu, iaitu Yamaniyah al-qadimah, itu adalah al-khat al-musnad. Wa qad kana hadha bisabab istikhdam huruf al-nabatin. Istikhdam hurufna nabatin. Ya. Halo? Okey. Dia sekejap saja. Istikhdam huruf nabatin yang mana disebut oleh Muhammad Antar tadi. Dia kata apa? Ai istikhdam al-abjadiyah al-hadisah fi kitabat al-Quran al-Karim lal lughat al-arabiyyah al-janubiyah atau al-yamaniyah al-qadimah atau al-khatt al-musnad. Wa qad kana hadha bisabab istikhdam al-huruf nabatiyah al-ajnabiyyah al-mukhtalifah fi kitabat al-musnad. Kenapa tak gunakan Quran, tulisan Quran tu daripada tulisan musnad tadi? Macam Ustazah jawab sebelum ni, kat sini pun jawab benda yang sama. Kana haza bisabab istikhdam al-huruf nabatiyah al-ajnabiyyah. Sebab dalam tulisan itu ada tulisan al-ajnabi, al-mukhtalifah fi kitabatil musnad. Ya, dalam tulisan musnad itu ada tulisan-tulisan yang berbagai.
والتقليد في استخدامها من عمل غير المسلمين. Sekiranya ditulis dan taklid dalam nukush tu, dalam batu bersurat kan ada tulisan musnad, tulisan Greek, tulisan Rum, Aramaik sikit tu, itu sikit sini sikit. Jadi disebut di sini wat-takhlid tu, yakni percampuran fi istikhdamiha min amali ghairil muslimin. Ia adalah daripada kerja-kerja bukan orang Islam punya kerja. Wa yara al-bahsu anna hadha al-qawla fihi nazar لأن النبطيين في تلك الأيام كانوا من المسيحيين. Ustazah cakap apa? يرى البحث أن هذا القول فيه نظر. Ada pandangan di sini. Karena nabatin fi tilkal ayam kanu minal masihiyin. Mereka adalah orang Kristian. Orang Kristian dan bukan orang berfaham Kristian dan bukan Islam. Sebab masa tu Islam tak ada lagi. Mungkin ada mereka Kristian yang percaya pada Tuhan yang satu. Macam tu. Sebab Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul pada kurun yang dah lewat dah, kurun ke-7. Kurun ke-6 tu 571, kurun ke-6. Jadi Rasulullah baru dilahirkan. Ya, walahum alaqatun birrumiyah wal yunaniyah wal italiyah. Siapa orang Masihi yang dekat Nabatin itu, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kaitan dengan Rom, Yunan, Italia. فأبجدية المسند فأبجدية المسند لا تشبه الكتابة الأرامية أو الأكدية أو الأشورية ولم يذكر العبرية. حتى dalam musnad itu yang tidak menyerupai kitabah al-aramiyah. Sebab tulisan musnad ni macam Ustaz sebelum ni, dia adalah tulisan yang macam tulisan Greek. Dia adalah al-Arabiyah al-Qadimah. Dia adalah tulisan selatan, orang-orang di selatan seperti Yaman. La tushbih al-kitabah, tidak menyerupai kitabah Aramiyah itu, tidak menyerupai kitabah al-musnadiyah itu seperti penulisan Aramaik, seperti penulisan Akkadiyah, seperti penulisan Asyuriyah. Walaupun itu dia tidak walam yadhkur al-ibriyah, bahkan tak sebut pun tentang al-ibriyah ni. Jadi al-ibriyah ni seolah-olah satu istilah yang cuba dicipta oleh golongan ahli-ahli Taurah ini. Idzan fal qawlu inna an-nass al-ibri lit-Taurat al-Yahudiyyah. Okey. Sekiranya kata-kata, maknanya kata-kata inna an-nass al-ibri, nas ibri itu lit-Taurah. Kan kitab Taurah ni dia kata ibri. Dia nak incline kan the word ibriyah itu dengan Hebrew, dan lama-lama dia jadi Yahudi. Tak tahu macam mana boleh bertukar dia. Fal qawlu inna an-nass al-ibri lit-Taurat al-Yahudiyyah lam yathbut illa fi waqtin mutaakhir jiddan. Jadi perkataan nas Ibrani bagi Taurah al-Yahudiyah itu tidak menyebut pun. Lam yazkur kaitan Taurah Ibri itu li Taurah al-Yahudiyah. Tulisan Ibri itu tulisan Ibri milik Taurah Yahudi. Tidak disebut illa fi waqtin mutaakhir jiddan baina al-qarnain as-sabi' wal-ashir miladiyin. Hanya dia buat benda ni, wujudnya tulisan dekat Taurah ini adalah Ibrani, hanyalah pada kurun yang ke-9 dan ke-10 miladi. 9 dan 10 ni dia zaman Andalus, Evros dah, Ibn Rushd ni. Ni zaman Suyuti ni. Maknanya Suyuti 999 Suyuti. Jadi zaman Suyuti dah ni. Dah lewat sangat dah ni. Baru kata ada nas Ibri li Taurat al-Yahudiyah. Maknanya nas Ibri mengatakan Taurat itu untuk orang Yahudi. Maknanya bahasa Ibri. Baru dia buat je. Baru direka, dicipta. Lianna laysa min an-nuqush al-qadimah al-musajjalah wal-muktashafa. Kerana laysa min an-nuqush, tiada pun batu bersurat yang qadimah tu
yang musajjalah al-muktasyafah menyebut benda ni. Sebab tu dia baru dicipta sekitar kurun yang ke-9 dan 10. Ya, kita orang Islam kena tahu benda ni. Al-muktasyafah dia kata apa? Lianna laysa min an-nuqush al-qadimah al-musajjalah muktasyafah. Muktasyafah an madza? Bil abjadiyatil ibriyati al-qadimati al-maktubah. Tidak dijumpai pun mana-mana batu bersurat yang lama, yang kadim, yang tertera dan muktasyafah terbongkar dengan tulisan Ibriyah al-Qadimah al-Maktubah. Tulisan Ibri yang ditulis ladal mu'arrikhina. فكيف يكون هناك كتابة قديمة للتوراة بالأبجدية العبرية. Oleh itu bagaimana boleh ada kitab lama Taurah dengan Abjadiyah al-Ibriyah? Kitabah qadimah li Tauratil Abjadiyah al-Ibriyah. Sedangkan nuqushat qadimah tak ada sebut pun, tak ada menggunakan bahasa Abjadiyah Ibriyah ni. Bahasa Ibri, huruf-huruf Ibri. Huruf-huruf Ibri tak ada pun. Sebab tu Ustazah tanya, fakaifa yakunu hunaka kitabatu qadimah? Kitabatu qadimah li Taurati bil Abjadiyah al-Ibriyah. Kama yashukku bi rurusi. Hal ini telah menjadi satu syak atau pada satu ketidakpuasan di sisi Pererosi tadi fi asalati Taurah, tentang asal usul Taurah ini. Maknanya ada satu pihak sedang memainkan peranan untuk mencipta Taurah baru. Ini pandangan Pererosi. Apa dia kata? Wa yara annaha kharijah an an-nizam at-tarikhi. Dia dapati bahawasanya suasana mengatakan bahawasanya Taurah itu adalah daripada asal usulnya adalah bahasa Ibriyah, itu tak keluar daripada sistem sejarah, tak keluar daripada landasan sejarah dunia. Kenapa? Lianna lughatul Ibriyah hiya lughatul hadisah ikhtara'aha Eliezer al-Yahuza. Bahawasanya tulisan Ibri ini merupakan tulisan yang baru, dicipta oleh Eliezer Yahuza. Dicipta oleh Eliezer al-Yahuza. Wa min thumma tunbi muraja'atun nuskhah. Nuskhah al-Italiyah min Injil Barnaba. Tambahan pula terlahir, diketahui wujudnya nuskhah Italiyah min Injil Barnaba annaha kutibat kitabah hadisah bihuruf muttasilah la muqatta'ah. Kalau tengok kepada, sebab Ustazah buat kan artikel tu, Injil Barnaba dalam tulisan Italiyah itu ditulis dengan tulisan baru sebenarnya. Bihuruf muttasilah la muqatta'ah. Sebab bila dia tengok tulisannya bersambung. Macam classic writing bersambung. Jadi bila classic writing is not, dia mesti tulisan yang dah maju. Kalau tulisan yang tak maju ni, macam Ustaz tunjuk yang minggu lepas tu, dia muqatta'atan, dia satu-satu. Tetapi kalau tengok yang Injil Barnaba itu, dalam tulisan Itali kan tulisan Latin, dia bersambung tau. Very sophisticated. Ya. Zalika anna min simatil makhtutat al-qadimah min misli al-Ighriqiyah al-Walfiniqiyah. Kitabatha bihuruf muqatta'ah. Kalau dibandingkan dengan tulisan kitab dengan tulisan Italiyah yang Injil Barnaba Italiyah ini, dia sudah maju penulisannya bihuruf muttasilah la muqatta'ah. Dibezakan berbanding dengan tulisan Ighriqiyah wal-Finiqiyah. Kita pernah sebut semula kan, muqatta'atan, kitabatha bihuruf muqatta'atan. Walaysa akhar ala hadathati kitab hadhihi an-nuskhah ma'ala hawamishiha min ta'liqat bil arabiyyah hadisatan khattih aidan. Iz innaha manqutahu ahyanan madbudah bil harakat. Okey, Ustazah rasa kat situ saja Ustazah baca untuk Injil Barnabas. Jadi difahami di sini bahawasanya banyak benda-benda yang tersirat
yang boleh dibuat kajian lagi, diperluaskan oleh generasi-generasi selepas ini. Ya, gitu. Sesiapa yang berminat untuk buat master ataupun PhD, Ustazah bersedia untuk jadi musyrif. InsyaAllah. Jadi ada apa-apa soalan kalau Alhamdulillah, kita sudah selesai. Saya rasa jam sudah menunjukkan dalam pukul 10.24. Saya rasa kita terus kepada kesimpulan lah. Untuk sepanjang siri Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun. Kesimpulan ringkas sebelum kita di majlis penutup. Okey. Sebelum tu saya nak minta Lutfi tunjuk yang untuk pengetahuan penonton semua ya. Alhamdulillah buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun telah siap diterjemah ke dalam bahasa Inggeris. Dan kalau boleh minta Lutfi tunjukkan dia punya cover tu. InsyaAllah akan diterbitkan dalam e-book dahulu di Amazon. Ini buku dia. Ini buku dia. Kemungkinan buku yang dalam bahasa Inggeris ni lebih panjang. Sebab Ustazah akan buat satu, sekarang dia ada buku ini, kalau dalam buku Revolusi Bahasa dia ada 6 chapter. 6 chapters. Tetapi untuk Lingua Revolution and Human Civilization into English Translation ini, Ustazah ada 8. Ya. Sebab Ustazah tambah yang The Big Bang ni first. Ya, The Big Bang. Kemudian yang di akhir tu 8 tu Ustazah tambah review on the issues. Review on the issues issues di sini maksudnya review on the translation issues. Satu, review on the scriptures issues. 2, dan mungkin satu lagi Ustazah akan buat review on the Quran itself. Jadi Ustazah rasa bertepatan lah dengan Lingua Revolution and Human Civilization, tambah dengan dia tambah 2 chapter. Kalau dalam buku Revolusi dan Bahasa dia ada 1 chapter, dia ada 6 chapter saja. Jadi untuk Lingua Revolution and Human Civilization translated daripada Revolusi Bahasa itu, Ustazah akan tambah 2 chapters. Itu. Okey. Kesimpulan yang boleh kita buat ya daripada siri 1 sehinggalah ke siri 10, bahawasanya buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun yang telah ditranslate into English ini, version ini, merupakan satu bagi Ustazah satu pembaharuan dari sudut paradigm shift thought. Paradigm shift of thought into history. Satu, pembaharuan on the paradigm shift thought into history and human civilization background. Itu. Dia bukan saja dia adalah info yang sejagat. Dia bukannya satu info yang berbentuk nasional, tidak. Dia bukan satu info yang berbentuk serpihan, tidak. Dia satu bentuk info yang luas, yang meliputi untuk seluruh bangsa. Dia meliputi untuk seluruh agama langit. Ya. Maksud agama langit ini apa? Agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi yang didakwa itu daripada kitab Taurah, ya, dikenali sebagai agama samawi. Justru Ustazah rasa buku ini, sama ada buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun dan for the next coming books, patut dimiliki oleh sesiapa yang ingin mengkaji alam sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Ustazah percaya penulisan dalam bahasa Melayu
tentang maklumat ini amat kurang. Dengan ini, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada PKPM yang telah berjaya menghabiskan 10 siri ni, walaupun ada setengah sirinya kita terlewat ke ataupun adalah berbagai teknikal terpaksa kita tunda kan, dan penonton masih lagi setia menunggu kita. Kita sambung di waktu yang lain kan katakan. Dan Ustazah, terima kasih kepada Lutfi, dan Ustazah minta maaf kalau ada apa salah silap dengan Lutfi serta Naim dan kru yang selainnya. Terima kasih sekali lagi kerana menjemput Ustazah untuk jadi panel dalam FB Live selama 3 bulan tak silap Ustazah ya. 3 bulan 10 siri ini. Dan Ustaz difahamkan esok kita ada penutup lah, majlis penutup untuk bedah buku buku bahasa Revolusi dan Asas Tamadun ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah pun selesai untuk siri Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun oleh Prof. Soleha. Dan untuk maklumat rakan-rakan, sepanjang siri ini kita bukan sahaja melaksanakan siri Revolusi Bahasa semata, tapi kita juga telah melaksanakan satu program yang kita namakan sebagai Bibliofilia. Para sarjana terhadap karya yang ditampilkan kepada rakan-rakan. Dan saya fikir itu saja untuk malam ini. Dan insyaAllah saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kerana sudi bersama kami. Bahkan kita juga sering menerima mesej daripada para penggemar siri Revolusi Bahasa yang sering bertanyakan bila waktunya, kemudian tentang bila lagi akan datang, bakal siri akan datang, wallahualam. Tapi untuk rakan-rakan, siri 10 adalah siri terakhir, dan di peringkat kami masih lagi menjual buku ini untuk rujukan rakan-rakan di kemudian hari. Dan pada masa yang sama, kita juga telah berusaha untuk melaksanakan beberapa projek penting. Maksudnya kita bukan sekadar berdiskusi semata, tapi kita juga berusaha untuk memudahkan kepada rakan-rakan. Itu saja untuk hari ini. Dan untuk pengumuman terakhir kepada rakan-rakan, insyaAllah selepas ini, selepas siri Revolusi Bahasa ini, kita akan ada juga siri-siri yang lain yang akan diberitahu di kemudian hari. Wallahualam. Dan saya fikir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.